Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas hari ini bertajuk Lupus Hutang Peneroka PN tak bentang dalam belanjawan, tegas Anwar. Berita penuh. Perdana Menteri Anwar Ibrahim kekal dengan pendiriannya yang mendakwa bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin tidak pernah melaksanakan langkah untuk melupuskan pinjaman peneroka Felda berjumlah RM8.3 bilion ringgit. Anwar berkata memang terdapat persetujuan untuk memansuhkan hutang peneroka Felda, tetapi peruntukan itu tidak dibentangkan dalam belanjawan negara pada 2021 dan 2022. Pengurusi Pakatan Harapan itu berkata dia meluluskan pelupusan itu pada penghujung Jun tahun ini. Saya bagi contoh, memang ada persetujuan dulu, tetapi tak selesai belanjawan 2021 di bawah PN 2022. PN tak ada peruntukan untuk menyelesaikan dan melupuskan hutang Felda. I stand by this record. Hanya dalam belanjawan madani untuk 2023, saya mula serahkan RM990 juta peruntukan awal untuk melupuskan hutang Felda yang hutang peneroka jumlahnya RM8.3 bilion ini, katanya pada majlis temu Anwar di Kedah hari ini. Muhyiddin baru-baru ini membidas Anwar kerana berbohong berhubung langkah kerajaan melupuskan hutang peneroka Felda. Dalam satu kenyataan, Muhyiddin berkata hutang peneroka sebenarnya sudah dilupuskan oleh kerajaan pimpinannya pada 2021 lagi. Anwar menuduh saya tidak melaksanakan pelupusan hutang peneroka Felda. Ini satu pembohongan besar. Pelupusan hutang peneroka Felda telah pun dilaksanakan ketika saya menjadi Perdana Menteri. Namun oleh kerana kekangan aliran tunai Felda, kerajaan PHBN tidak dapat melaksanakan pelupusan hutang peneroka secara berterusan, katanya. Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu turut memetik kenyataan bekas pengurusi Felda Idris Jusso pada 24 Februari lalu bahawa pelupusan pinjaman peneroka Felda bernilai kira-kira RM8.3 bilion telah selesai dilaksanakan pada 2021. Kementerian Kewangan pada 28 Jun lalu mengumumkan telah perjanjian melibatkan jaminan kerajaan kepada Felda untuk menstruktur semula pinjaman agensi itu melalui terbitan sukuk dan kredit pusingan dalam usaha memulihkan kedudukan kewangan Felda. Jaminan kerajaan itu ditandatangani oleh Anwar yang juga Menteri Keuangan. Kementerian itu berkata sebahagian besar daripada penstrukturan semula itu adalah untuk mengurangkan prinsipal hutang Felda dengan institusi keuangan sebanyak RM7.9 bilion ringgit. Penstrukturan semula itu juga mengurangkan kos keuangan Felda terhadap kadar faedah yang dikenakan serta membolehkan Felda memberikan pemansuhan 80% hutang peneroka berjumlah RM8.3 bilion yang dilaksanakan pada 2021. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas malam ini bertajuk Pilih Mahathir, kesilapan Hussein On paling besar. Berita penuh. Kesilapan memilih Dr. Mahathir Mohamad sebagai pemimpin nombor 2 UMNO mengubah hala 7 negara kata pemimpin DAP itu. Serangan terbaru Dr. Mahathir Mohamad mendorong Lim Kit Siang mengenang kembali pengakuan bekas Presiden UMNO dan Perdana Menteri Hussein On mengenai kesilapan terbesarnya dalam hidup. Kesilapan penilaian ini yang mengubah hala 7 negara menurut veteran DAP itu telah meletakkan Dr. Mahathir di landasan kekuasaan. Perdana Menteri Malaysia yang ketiga Tun Hussein On memberitahu saya selepas persaraannya pada tahun 80-an yang kesilapan terbesar dalam hidupnya adalah menjadikan Mahathir sebagai timbalan Presiden UMNO pada tahun 1976 yang telah membolehkan Mahathir menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali selama hampir suku abad, katanya. Lim berkata ini membolehkan Mahathir menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali dari 1981 hingga 2003 dan 2018 hingga 2022. Namun, perlu diingatkan Mahathir menjadi Perdana Menteri kali kedua kerana sokongan PH. Sementara itu, Lim berkata Hussein pada ketika itu silap memilih Mahathir berbanding Ghaffar Baba
Tengku Razalik dan Ghazali Syafi'i selepas tempoh ketidaktentuan selama 6 minggu. Lim membangkitkan hal ini apabila Mahathir mendakwa mempromosikan Malaysia yang majmuk, melanggar Perlembagaan Persekutuan dan memomokkan DAP sebagai ancaman terhadap negara Melayu dan Islam. Lim juga mengulas dakwaan bekas Perdana Menteri itu bahawa DAP dengan 40 ahli parlimen mempunyai pengaruh kuat ke atas Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk menjadikan Malaysia sebuah negara sekular. Mahathir amat salah sama sekali. Adakah DAP yang ada 42 orang ahli parlimen selepas pilihan raya umum 2018, angka yang lebih besar berbanding dengan sekarang, menggugut Mahathir selama 22 bulan dia mengetuai Kerajaan Pakatan Harapan untuk menggantikan Islam sebagai agama rasmi negara. Semasa Mahathir bercakap di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada bulan September 2018 dan berjanji untuk meratifikasikan perjanjian-perjanjian antarabangsa termasuklah Konvensyen Antarabangsa untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi perkauman ICERD, DAP tidak tahu menahu apa-apa mengenai cadangan ini walaupun DAP kemudiannya dijadikan sasaran untuk dipersalahkan dan dituduh sebagai kononnya anti-Melayu, anti-Islam dan anti-Raja, tambahnya pada satu kenyataan. Lim juga mengkritik Mahathir kerana seolah-olah jahil mengenai perlembagaan walaupun menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali selama hampir suku abad. Perkara 3-1 menyatakan Islam ialah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Tidak ada apa-apa peruntukan untuk apa-apa agama rasmi dalam perlembagaan Malaysia. Tetapi persefahaman dan toleransi golongan bukan Islam di Malaysia terhadap Islam di Malaysia adalah dalam bentuk di mana semua rakyat Malaysia, sama ada Buddha, Hindu, Kristian, Sikh atau Tao, tidak mempunyai bantahan untuk Islam menjadi agama rasmi di Malaysia. Perkara yang sama juga terpakai kepada DAP, katanya lagi. Lim berkata dia gagal memahami bagaimana Mahathir boleh membuat kesimpulan bahawa mempromosikan Malaysia sebagai negara berbilang kaum itu bertentangan dengan perlembagaan. Adakah Mahathir mengatakan yang wawasan 2020 dan 9 cabaran strategiknya juga bertentangan dengan perlembagaan? 3 Perdana Menteri terawal negara, Tengku Abdul Rahman, Razak Hussain dan Hussein On berpegang dengan idea negara majmuk. Boleh lihat kepada perkara 43-2, perlembagaan yang tidak meletakkan identiti kaum untuk siapa yang boleh menjadi Perdana Menteri. Sebaliknya mengatakan Perdana Menteri perlulah mempunyai sokongan majoriti ahli-ahli parlimen yang diundi rakyat jelasnya. Lim berkata walaupun tiada permusuhan antara kaum dan agama di Malaysia, ada pihak yang mahu mewujudkan perpecahan dengan pembohongan, kepalsuan, berita palsu dan ucapan kebencian dalam 6 pilihan raya negeri yang akan datang. Menjadi satu tragedi apabila dalam kalangan pihak ini